Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light. 699. Auzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Syubrumah berkata, sungguh ajaib seorang dapat meninggalkan makanan yang halal kerana khawatir penyakit. Bagaimana ia tidak meninggalkan makanan yang haram kerana takut api neraka? Ini pun satu kata-kata yang cukup bagus untuk kita ingat. Dia kata dia heran, ajaib tengok orang yang tak makan makanan yang halal. Kerana apa? Dia takut kepada penyakit. Kambing, Nabi makan kambing. Nak kata sunnah lah. Tak nak kata pun tak apa, cuma Nabi suka makan kambing. Dan Nabi-Nabi lain pun banyak yang pelihara kambing. Takkan pelihara saja, mesti makan tak? Tiba-tiba ramai yang tak berani makan kambing kerana takut kepada darah tinggi. Kita punya nak jaga kesihatan kita ni, takut naik darah tinggi, tak makan kambing. Wallahualam betul ke tidak kambing ini memberi mudarat kepada ataupun efek pada darah tinggi? Wallahualam. Boleh tanyalah para doktor. Tetapi kalau kita tengok kepada artikel-artikel yang dibuat, kambing tidak memberi mudarat kepada darah tinggi. Hak memberi mudarat pada darah tinggi yang terlalu kuat lah, power dia dalam memberi kesan yang tidak baik pada orang yang berpenyakit darah tinggi ialah lembu. Lembu. Jadi kambing tak ada. Tapi ramai orang yang tak makan kambing. Baik, cerita kambing sikit. Kenapa orang Arab satu ekor kambing 4 orang makan, darah tinggi tak naik? Duduk di negeri panas, sepatutnya lagi tinggilah darah dia naik kan. Duduk di negara panas, makan pula seekor kambing 4 orang. Kita seekor kambing 400 orang. Itu pun ambil sikit-sikit je. Nak sangat makan tapi ambil sikit, takut. Sebab dia ada beza sikit lah. Kambing yang tidak memberi kesan buruk sangatlah kepada penyakit darah tinggi ke apa semua ni ialah kambing yang dimakan yang umurnya sekitar setahun ke bawah. Orang Arab ni dia makan kambing yang setahun ke bawah. Kita ni yang makan kambing tapi bila makannya pening kepala, kita makan banyaknya hak 2 tahun ke atas. Dia ada beza tu. Jadi kambing yang diorang makan nasi Arab di negara Arab, kalau kita pergi tu, hatta di Malaysia pun semua dia pakai kambing nasi Arab tu dia ambil daripada kambing yang berumur setahun ke bawah. Sebab tu tak ada apa-apa makan. Kita pergi negara Arab kadang-kadang terliur nak makan nasi Arab tak. Balik Malaysia pula terliur nak makan nasi Arab, pergi makan kambing, tak ada apa-apa. Pasal kambing yang digunakan untuk nasi Arab itu ialah setahun ke bawah. Dan dia adalah yang dipelihara di New Zealand ataupun Australia. Perbezaan kambing Australia dengan New Zealand ialah Australia banyak lemak, New Zealand kurang sikit.
Itu kena tahu belaka tu Jadi orang Arab ni dia makan kambing tak ada masalah. Yang mananya setahun ke bawah yang tu yang dia makan. Sebab tu kita tengok kambing yang nasi Arab tu dia lembut, kecil. Dia tak sama kambing korban apa semua. Jadi itu dia perbezaan. Baik. Saya nak cerita di sini, yang kita nak halatkan di sini ialah ramai orang yang tak makan benda-benda lagu tu kerana takut penyakit. Kambing dah lah halal, lepas tu Nabi pun suka makan. Lepas tu pula ketam, udang, apa dia lagi makanan laut. Tak makan kerana apa dia? Gaut. Ramai kan gaut ni, bunyi belaka ni. Apa dia lagi yang kita tak makan? Lepas tu hak mana kena resdong ke apa ni, resdong tak makan juga makanan-makanan laut. Halal. Punya jaga. Jadi di sini dia kata aku heran, ajaib. Tengok orang yang mana dia sanggup tak makan makanan yang halal kerana takut kepada penyakit. Khawatir penyakitnya itu kata orang bertambah parah. Tapi bagaimana pula orang yang tidak meninggalkan makanan yang haram kerana takut pada api neraka? Ramai rasuah ke tipu dari sudut pengurusan harta pusaka. Kemudian apa dia lagi? Melakukan fitnah pada kawan, sepejabat akhirnya dia naik pangkat. Yang kawan lain ni kerja dengan jujur dan ikhlas tak boleh naik, akhirnya dia dapat gaji yang haram. Jadi semuanya ini dia kata ramai orang tak takut untuk mendapat makanan, sumber makanan yang haram, tak takut kepada api neraka. Tapi makanan yang halal dia tak makan kerana takut penyakitnya bertambah parah. Jadi ini satu perumpamaan yang cukup cantik. Cuma bezanya apa dia? Bezanya ialah kita tahulah hak jenis dosa pahala ni, api neraka, jenis tak nampak belaka. Gaut ke, darah tinggi, kencing manis ni semuanya jenis makan kena lalu. Makan kambing je pening kepala. Makan makanan laut terus sakit kaki. Makan nasi banyak lebih ke apa sikit, temperature dia punya apa tu, apa ni, darah, apa ni, bukan darah tinggi, kencing manis ke apa benda, minum air yang manis-manis naik. Jadi nampak manusia ni tuan-tuan, dia lebih sensitif dengan benda yang nampak. Hak mana neraka, syurga neraka tak nampak. Tapi kalau nampak tak adil. Tuhan pula tak adil. Tak? Makan haram terus berasap perut. Oi, lepas tu mana ada siapa nak makan haram? Nak ambil rasuah lagi. Makan-makan je balik rumah, anak dia nya apa semua berasap lah ke perut. Tak payah api neraka, berasap je. Maka semuanya pakat jadi baik belaka, tak terima rasuah. Tak main rasuah. Tapi oleh kerana Tuhan nak tunjuk keadilan, aku nak tengok kamu percaya ke tak. Aku sebagai Tuhan ni aku dah beritahu kepada Nabi, tolong beritahu pada manusia yang lain, ada syurga neraka. Syurga neraka ni akan dikenakan kepada orang, antaranya ini dia, salah satu daripadanya ialah makan sumber yang haram. Aku nak tengok lah. Aku cakap je, benda ni akan berlaku bila kamu masuk kubur ataupun bila berlaku di hari akhirat nanti, bila berlakunya kiamat. Hak mana percaya, itulah keadilan Tuhan. Confirm awak memang orang bagus, orang yang yakin kepada aku. Hak mana tak percaya, itu menunjukkan memang dia tidak percaya. Dan di situlah keadilan Tuhan. Aku kena hukumlah engkau, sebab engkau tidak percaya, sebab engkau nak tunggu tengok depan mata kepala baru percaya. Kalau dah berlaku depan mata kepala, itu tak perlu kepada keimanan, kepercayaan, keyakinan. Yakin, percaya, iman ini
dia kena diminta supaya kita yakin kepada benda yang tak nampak. Kalau dah benda nampak, tak payah minta percaya. Dah nampak dah. Ya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala jenis-jenis hukuman dia postpone. Ya. Dia postpone dalam kubur. Ada kalanya dalam dunia ni lagi. Tinggal lagi dalam dunia ni kita tak mikir. Sebab itu maknanya kita selalu dengar ustaz-ustaz duk baca tentang hadis hatta tersepak batu ke, pijak duri ke, itu semuanya untuk menghapuskan dosa, pembalasan terhadap dosa. Sakit yang Allah Ta'ala bagi, pembalasan terhadap dosa, nak hapuskan dosa. Jadi ada juga hukuman dalam dunia ni, cuma kita bila sakit kita tak link, otak kita tu kita tidak terus link dengan dosa-dosa yang kita buat. Tapi kalau kita pakat mikir, aku sakit, kenapa aku tersepak batu hari ni, ada apa dosa aku hari ni, kalau kita mikir lagu tu, baiklah kita. Ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati. Inna ahadakum. Situ tu dia tulis macam kha, akhadakum, bukan akhadakum, ahadakum, tak ada titik tu. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sehingga habis rezeki dia, hatta yastakmila rizqah. Fala tastabti'u rizqa fattaqullah. Maka jangan menganggap ataupun mengira lambat rezeki itu. Bertakwalah kepada Allah dan baik-baiklah dalam mencari rezeki. Maka ambillah yang halal bagi kamu dan tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi ini ialah Nabi kata manusia pertama sekali dia tak akan mati selagi mana rezeki dia ada. Ya. Maknanya bila dia mati tu, okey, kita kata pula Pak Mak tu mati, banyak lagi, rasanya banyak duit dia dalam bank. Kita duk mikir rezeki ni, rezeki duit. Ya. Rezeki tuan-tuan, kalau baca dalam kitab dia dikupas banyak tau. Pertama rezeki, katalah rezeki, kita nak kata rezeki duit pun boleh, nak bahas. Nak bahas rezeki duit banyak dalam bank. Macam mana dia boleh mati? Nabi kata dia tak akan mati kalau rezeki dia ada. Baik, rezeki hak dia, tuan-tuan kena faham. Hak kawan tu, hak katalah Pak Mat, dia mati, duit dalam bank banyak. Baik, rezeki dia tu untuk dia tu tak ada dah. Habis dalam bank tu macam mana? Itu bukan rezeki dia lah tu. Ya. Sebab tu bila dia mati ni tak boleh buat apa dah. Bila dia nazak saja, kalau dia kata bagi semualah harta aku pada Masjid Rahimah, tak boleh buat. Itu bukan rezeki awak dah, bukan harta awak. Bila dah nazak, awak wasiatkan seluruh harta awak bagi kepada badan kebajikan ke masjid ke benda fi sabilillah ke, tak jalan dah, bukan rezeki awak dah tu. Itu harta milik anak awak dah. Tak pakai dah. Kalau nak bagi sekarang lah. Kita nak beli PA system ni, bagi sekarang. Tak cukup lagi duit ni. Jangan tunggu tercungak-cungak nazak nak mati barulah sempat cakap sikit ke apa benda, isyarat bagi semua pada Masjid Rahimah. Jangan. Jadi rezeki tak ada. Yang keduanya pengurusan, kita yang nak mati ni, orang yang nak mati tu, dia tak boleh urus lah duit dia. Walaupun ada dalam poket, dia tak boleh nak ambil. Habis, blok. Jadi itu yang dikatakan rezeki. Yang keduanya rezeki apa dia? Rezeki kesihatan dia. Kadang-kadang orang tu habis dah, maksimum dah, kesihatan dia tak lagi dah. Tuhan dah blok, dah lembik ke habis semua dah. Kesihatan, rezeki kesihatan, rezeki duit, dan macam-macam lagi rezeki yang kita katakan berbentuk nikmat. Baik.
Jadi dia kata, Nabi kata, selagi mana rezeki ada, tak mati. Oleh demikian takutlah kamu pada Allah. Dan dalam bab cari harta ni, dia kata cari hak mula-mula. Hak Allah Ta'ala berkenan, kamu carilah. Yang dikatakan halal tu kamu cari. Hak mana haram tu stop lah. Stop. Seorang hakim berkata, manusia dalam menanggapi usaha kasab. Kasab tu maknanya usaha lah, usaha cari makan. Manusia dalam menanggapi usaha kasab itu ada 4. Pertama, orang yang mengerti bahawa rezeki itu dari Allah dan dari hasil usaha, maka itu musyrik. Pertama, dia ini pandangan rumusan ulama lah ya. Dia kata manusia ni dalam bab cari makan ni, dia kata ada 4 kategori. Pertama sekali, orang yang mengerti bahawa rezeki itu mari daripada Allah dan dari hasil usaha, maka ini musyrik. Maknanya dia nak ajar kita ni, jangan sampai berasa kita punya rezeki ni mari daripada kekuatan kita. Saya dah selalu cerita tentang benda ni. Tuan-tuan nak kata mari pada pandai kita, tak ada. Kan? Orang beli burger SPM je. Ada orang yang mengajar PhD business study, cuba buat, tak jadi macam Ramli Burger. Tapi dia duk mengajar orang, bisnes kena buat lagu ni. Mula-mula enterprise, senang berhad. Lepas tu kalau kaya banyak sangat, buat buka yayasan ke apa benda. Kan, ataupun pergi bursa, berhad. Dah ajar bagus. Sekali kita minta, boleh tak profesor kita pakat buat, kita join? Tak apalah, you jangan berhenti. Kan, you jangan berhenti mengajar. Kita join sebab I tak pandai. Buat sekali dengan dia lintah bukan. Tak lagi. Yang kawan ni SPN nya buat sampai ke bursa saham dia punya syarikat dia. Jadi nak kata usaha dah. Lepas tu ada pula orang yang sama-sama. Kita jangan cerita bab meniaga. Cerita bab makan gaji. Sama-sama keluar you. Sedar-sedar dah dia lepas kata lah. Yang kita pula duk main grade 48. 15 tahun kerja 48. Dia 10 tahun dah naik 52. Sama-sama. Sama grade, sama keluar. Daripada sekolah rendah lagi sama dengan dia. Keluar universiti dia pergi ke ini, kita pergi kat ni. Sama-sama 42 ke berapa Start 44 42. Katalah 42, saya pun tak tahu juga sekarang grade dia. Katakan starting dia dengan 42. Sama-sama seri. Tapi dia cepat naik. Naik. Rasa-rasanya rajin, sama rajin dengan dia. Tapi rezeki dia lebih. Jadi maknanya kita tak boleh nak kata rezeki ini mari daripada usaha aku. Usaha tu usaha lah. Itu sebagai batu loncatan. Sabab musabab. Tapi mari daripada Allah. Kena ingat tu. Nombor 2, orang yang mengerti bahawa rezeki dari Allah tapi dia ragu apakah diberi atau tidak, maka ini munafik. Dia berasa Tuhan tak bagi kat aku ni, hak aku semua ni. Tapi dia tahu rezeki mari Tuhan, tapi dia macam confused. Rasa macam dia, aku buat ni, aku dapat rezeki ni semua kerana kebijaksanaan aku. Maka dia kata ini munafik. 3, orang yang percaya bahawa rezeki itu dari Allah tetapi tidak mengeluarkan kewajipan, bahkan digunakan untuk maksiat, maka ini orang fasik. Ini fasik. Dia yakin sepenuhnya rezeki mari daripada Allah, dapat rezeki. Dia tak fikir pun, dia pun duduk seorang kata, aku kalau nak harap kat aku tak jadi lagu ni, tak kaya lagu ni semua Tuhan bagi belaka. Tapi dia tak boleh nak kontrol diri dia. Hasil masuk rezeki hak Tuhan bagi tu, hak dia yakin sepenuhnya daripada Allah, akhir sekali dia terbuat benda-benda yang tak elok.
Tak? Belanja perempuan berpoya-poya, dengan perempuan ke, pergi minum arak ke, tapi hati dia tu tetap, dia kata aku kalau ikut aku memang aku tak akan dapat lagu ni, harta sebanyak ni, tapi Tuhan bagi. Dia yakin, maka hak jenis lagu ni dia kata fasik. Orang yang percaya bahawa rezeki itu daripada Allah dan usaha itu hanya sebagai sebab yang tidak mempengaruhi dapat atau tidaknya, lalu ia mengeluarkan kewajipan dan tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka ini mukmin yang tulus ikhlas. Yakin betul dia dengan Allah Ta'ala, yakin hak mana dia buat usaha tu usaha lah. Dari sudut marketingnya bagus, perancangan marketing bagus, dia buat sekadar yang dia termampu. Bila dapat, dia yakin sungguh hak Allah. Pasal apa dia? Hak dia tiru marketing ni sama hak dia tanya dengan kawan dia pun, tapi kawan dia buat lagu tu tak menjadi, dia buat menjadi. Macam saya cerita 2-3 minggu lepas lah. Ada satu orang hamba Allah Ta'ala, saya sendiri tanya dia, nampak okey bisnes? Sebab kita tahu bisnes dia okey ke tak. Oh, dia kata alhamdulillah lah, dia kata. Dan dia ni orang, bukannya orang ngaji agama pun, tapi mulut dia cakap dia kata tak boleh nak mikir ustaz, dia kata rezeki Tuhan bagi, dia kata. Sebab sebelum ni dia dengan marketing, bajet untuk marketing dia kata keluar banyak, dia kata, tapi tak jadi, dia kata. Hak ni pelik, dia kata. Produk-produk sama, dia kata. Bukan produk baru pun. Lainlah, ada setengah syarikat dia angkat produk baru, maka produk lama tu terangkat sekali. Dia keluarkan produk baru dan bagi promosi, automatik, maknanya produk lama pun terangkat. Ini tak ada, dia kata, produk lama, hak lama belaka, dia kata. Tapi maknanya saya beritahu dia sebab saya tahu operasi dia. Pertama, sedekah dia kuat. Nak beritahu, nak peringat dia lah, sebab dia pun tak ngaji agama. Sebenarnya duduk pada sedekah adalah, katalah nama dia Cik Mat. Cik Mat sedekah tu bagus, teruskan yang tu, Tuhan akan bagi. Tak usah fikirlah, maknanya hak lebih-lebih, maknanya buatlah, maknanya marketing buat, tapi jangan fikir sampai sakit kepala. In case maknanya Tuhan tak bagi pun, anggaplah maknanya ada benda yang tak kena dengan kita punya operasi. Jadi dia sedekah dia kuat. Lepas tu sebahagian daripada wang ringgit itu dia banyak gunakan untuk fisabilillah. Itu banyak. Jadi lepas tu saya tengok dia punya lonjakan naik. Dia punya bisnes dia. Baik. Jadi itu yang dikatakan apa dia? Ada orang yang percaya rezeki mari daripada Allah dan dia rasa usaha ni sebab musabak je. Lalu dia mengeluarkan kewajipan. Zakat, sedekah, tolong orang tu kewajipan lah tu. Zakat tu wajib, confirm. Confirm. Saya tengok dalam YouTube, dalam Facebook bila kemari dulu ada satu cerita lah, dia cerita pendek, bagus lah. Cerita tu saya ingat bagus sangat untuk ditayangkan. Pendek je, sekitar 5 minit. Satu orang, nama apa pelakon tu, saya tak kenal sangat pelakon nama dia, cuma tahulah dia pelakon. Satu orang tu dia meniaga makanan gerai sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Jadi dia merungut pada kawan dia. Dia kata kedai aku sama dengan kedai dia, dia kata. Orang pun mari, dia kata hampir sama ramai. Tapi aku tengok dia tu pakai Mercedes, dia kata. Dia kata aku tak boleh nak mikir. Satu hari dia pergi jumpa direct kat kawan jiran dia, jiran kedai dia. Dan dia tanya, baik, sebelum dia pergi tanya tu, ada satu kawan dia macam berborok. Bila dia borok dengan kawan dia tu, kawan dia kata, kau ada keluar zakat? Dia kata keluar, dia kata. Aku, dia kata, bab zakat, dia kata mari bulan Ramadan aku nombor 1 sekali bayar zakat. Zakat lain-lain ada tak? Dia tercengang. Jadi dia tercengang.
Baik, maknanya di situ pertama dia faham zakat ni, zakat dalam hidup dia ni, yang dia faham zakat, zakat fitrah. Zakat simpanan, zakat perniagaan ke apa benda tak ada dalam kamus hidup dia. Dia tak tahu. Dan ramai lagi yang tak tahu sebenarnya. Ya. Sebab tu maknanya kehidupan orang kaya yang tak keluar zakat ni tuan-tuan, kehidupan dia bercelaru dengan anak bini dia. Sebab dia makan benda haram. Bila dia tak keluar zakat tuan-tuan, kena ingat dia makan haram. Zakat-zakat ni bila wajib keluar, dia tak keluar, maka makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Pasal apa haram? Sebab zakat itu yang tak dikeluarkan tu, harta yang tidak dikeluarkan zakat itu ialah harta milik orang lain dah. Ya. Ada harta orang milik orang lain kita ambil, itu confirm haram. Ini dah harta kita tak keluar zakat, kita tak keluar, maka itu adalah harta milik orang lain. Katalah zakat yang sepatut dikeluarkan ialah 1,000 contohnya lah, kita tak keluar, itu hak orang miskin, hak dia, bukan hak kita lah. Kita tak keluar, maka 1,000 tu kita makan, ya, bagi makan pada anak bini, ya. Jadi kalau ini berlaku, maka menunjukkan kepada kita, kita tak sensitif dengan benda-benda yang haram. Sebab tu kena belajar bab zakat ni, ya. Baik, dia pergi tanya jiran sebelah, dia kata, Pak Mat, macam mana Pak Mat, kita sama aja nampak gaya, apa ada apa, baca apa-apa ke? Dia punya lakonan dia, ada ayat apa-apa ke? Waktu saya tengok yang ini ni, bila dia tanya lagu tu, nak relate ke apa dia? Orang jahil tuan-tuan, rezeki dia bergantung kepada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siap dengan gantungnya, dengan bacanya, semayang tak? Semayang tak? Bukan yakin pada Allah, yakin pada ayat tu, ya. Jadi sebab tu yang kawan ni tanya, Pak Mat ada baca apa-apa ke? Sebab saya tak boleh simpan duit, dia kata. Saya tak ada baca apa-apa, saya hanya keluar zakat, sedekah ke orang, mana patut tolong kita tolong, kan. Yang keduanya itulah semayang, kena, itulah jangan sampai kita ni terlalai dengan perniagaan kita. Masa dia dialog dengan Pak Mat tadi tu, Pak Mat lah katakan nama dia, kata jiran sebelah tu, Pak Mat tu tengah nak pergi masjid, tinggal perniagaan dia. Mungkin waktu lah kot rezeki Tuhan bagi ke saya, saya boleh pegang duit, kalau tidak tak boleh pegang juga, ya. Jadi yang ini, ya, dialog pendek, ya, tapi dialog itu agak maknanya cantik lah untuk kita cuba hayati, ya. Baik, jadi mengeluarkan kewajipan dan tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka ini mukmin yang telus. Nabi kata, apa ni, hakim ataupun ulama ni kata. Jadi tuan-tuan, apa yang kita baca pada hari ini maknanya sekurang-kurangnya dapat memberi ingatan kepada kita bahawa rezeki ni pertama sekali mari daripada Allah. Usaha tu sebab musabak je lah, ya. Sebab musabak, ya. Rezeki macam mana pun mari daripada Allah, kena ingat tu. Oleh kerana mari daripada Allah, supaya Allah Ta'ala ni suka nak bagi lagi pada kita, maka kita pun kena sentiasa adalah, kena sentiasa bagi dan sentiasa bagi, kepada orang-orang miskin, untuk fisabilillah dan sebagainya, ya. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pagi ini. Dan akhirnya hari ini, saya ingatlah hari ini kita akan putuskan kontraktor yang mengambil bahagian dalam tender untuk buat PA system, dan kita mohon tuan-tuan bagi sumbangan lagi, sebab masih lagi saya difahamkan tak cukup lagi. Bila kita putus tu maknanya minggu depan ke apa benda mungkin jalan terus, ya. Ada ke tak ada, saya tawakal je, kan. Kalau tak cukup duit bayar, kita berhutang lah tuan-tuan, tanggung semua, bukan saya yang kata Nazir dengan AJK yang tanggung kau, tak ada, tuan-tuan semua, sebab saya dah beritahu. Untungnya tuan-tuan datang, tapi kalau berasa tak nak dengar benda-benda lagu ni, jangan datang. Bila datang kita beritahu, tuan-tuan kena bagi sampai cukup, ya. Tak banyak lagi dah, saya ingat mungkin saya pun tak tanya lagi Haji Rahmat, mungkinlah sekitar 15,000 gitu kot, ya. Sebab kadang-kadang kita
Kalau kita simpan pun tuan-tuan, duit tuan-tuan tu habis je. Anak-anak cucu minta. Ya, kadang-kadang cucu minta beli motosikal, beli motosikal berdebung, habis langgar, hancur. Tuhan selamatkan anak cucu kita je. Ya, Tuhan ajarlah awak ni sepatutnya yang 3,000 beli motor ni bagilah pada masjid. Tapi dah kedekut. Jadi kita minta jauh dengan Allah Ta'ala daripada sifat kedekut. Lebih-lebih lagi kita tahu dengan derma itu boleh bantu kita dalam kubur besok, ataupun di hari akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam.